Emil Smith Rowe. Ini adalah nama yang kita dah banyak dengar sepanjang musim lepas. And maybe last season, ramai yang sebenarnya masih lagi 50-50 pasal Emil Smith Rowe dan juga kebolehannya dalam situasi jangka masa lama. Tapi this season, berdasarkan apa yang telah kita lihat setakat ini dan juga berdasarkan komen daripada dua individu yang mempunyai pandangan yang begitu respected di pentas Liga Perdana Inggeris, kita tidak boleh lagi memandang rendah Emil Smith Rowe. It is time to take note of Emil Smith Rowe. Tapi jiwa masih berlegar, ibarat seorang saudagar yang mengejar sejarah silam yang telah pun dibubar. Beberapa bulan lepas, ada dua perkara yang berlaku. Satu, apabila Smith Rowe diberikan jersey nombor 10, ramai penyokong Arsenal yang sebenarnya tertanya-tanya, layak ke dia dapat jersey nombor 10 tu? Kenapa? Kenapa tidak diberi kepada pemain lain yang lebih berpengalaman? Mampukah Smith Rowe menggalas tanggungjawab selaku fulcrum kreativiti Arsenal dengan jersey nombor 10 tersebut? Tetapi perkara kedua yang turut berlaku beberapa bulan lepas adalah Aston Villa sempat submit bid berjumlah 20 juta. Dan pada ketika itu, ada segelintir penyokong Arsenal juga yang sebenarnya berpendapat mungkin 20 juta adalah nilai yang not too bad buat Smith Rowe. Mungkin Arsenal perlu menilai possibility of menjual Smith Rowe untuk mendapatkan pemain-pemain lain. Tetapi Arsenal dengan begitu keras kepala terus mengatakan no kepada offer daripada Villa. Kerana hakikatnya Mikel Arteta melihat Smith Rowe sebagai salah satu tunjang dalam perancangan jangka masa lama buat Arsenal. Dan tidak boleh dinafikan lagi mengapa Smith Rowe cukup penting untuk skuad di Gunners. Jadi dalam episod kali ini, kita nak cuba menganalisa prestasi Smith Rowe dari dua sudut pandangan. Daripada dua komen yang diberikan oleh dua pandit berbeza di UK, Jamie Carragher dan juga Gary Neville. Kedua-duanya memberi komen dari dimensi dan perseptif yang berbeza tentang Smith Rowe dan kita akan lihat dari dua perspektif berbeza tersebut. Kita mula dengan pandangan Jamie Carragher. Kerana beberapa minggu lepas, mungkin sebenarnya beberapa hari lepas, 1 minggu lepas, Jamie Carragher ada menceritakan bahawa pada pandangan dia, Emil Smith Rowe is the best player in the Premier League dengan bola di kakinya. In fact, the exact quote korang boleh nampak di kaca skrin di mana dia cakap, I love this lad, I always want him to do well and to watch him with full flow with the ball at his feet. He's the best player in the Premier League running with the ball. Jadi persoalannya, adakah Smith Rowe sememangnya antara pemain terbaik di pentas Liga Perdana Inggeris maupun Eropah dengan bola di kaki? Kita akan lihat dari 3 statistik berbeza. Yang pertama, kita lihat untuk kriteria carries into the final third. Pergerakan bola dari tengah padang ke kawasan final third. Dalam kriteria ini, Alan Saint-Maximin berada di tangga pertama dengan 37 carries into the final third di pentas Liga Perdana Inggeris musim ini. Tetapi lihat saja individu yang berada di tangga kedua terikat dengan Declan Rice dan juga Mateo Kovacic. Ia adalah Emil Smith Rowe dengan 29 carries into the final third. Jadi dia adalah antara pemain yang paling kerap menggerakkan bola dari tengah padang ke kawasan final third. In other words, to the dangerous area, the danger zone. Tetapi ini tidak menjawab apakah Smith Rowe pemain yang berkualiti dari segi pergerakan bola, because yes, dia adalah pemain yang kerap menggerakkan bola ke final third, tetapi what about the quality of those carries? Yang ini kita akan lihat statistik seterusnya di mana kita nak compare 3 dribbler terbaik dalam pasukan Arsenal dan kita akan melihat kualiti setiap dribble yang dilakukan. Jadi 3 pemain yang paling kerap melakukan gelecekan dalam skuad Arsenal di pentas Premier League musim ini adalah Smith Rowe, Nicholas Pepe dan juga Bukayo Saka. Smith Rowe dan Nicholas Pepe kedua-duanya melakukan 25 dribbles, 25 attempted dribbles setakat ini, manakala Bukayo Saka 19. Tetapi Pepe dan Saka hanya melengkapkan 10 dribbles daripada jumlah dribbles yang mereka attempt masing-masing. Manakala Smith Rowe pula 19 dribbles daripada 25 yang dicuba itu berjaya dilengkapkan. Dan ini memberi success rate yang cukup tinggi kepada Smith Rowe. 76% success rate. Bermakna 76% of all attempted dribbles daripada Smith Rowe berjaya dilengkapkan dengan successful. Manakala Nicholas Pepe success rate hanya 40%. Bukayo Saka 52.6%.
Ini sekali lagi menunjukkan bukan saja dia seorang pemain yang kerap melakukan gelecekan ataupun pergerakan bola, tetapi gelecekannya selalunya berjaya dilengkapkan. Most of his dribbles and carries are full of quality. Dan statistik ketiga pula untuk kita melihat apa yang Jamie Carragher katakan adalah dari sudut kriteria players dribble pass. Jumlah pemain yang berjaya digelecek lepas oleh seseorang pemain di pentas Liga Perdana Inggeris. Musim ini, Adama Traore berada di tangga pertama. Dia berjaya melepaskan 44 pemain menggunakan gelecekan di pentas EPL. Manakala Smith Rowe pula berada di tangga ke-6, kalau tak silap saya di situ, dengan 20 players. Setakat ini, daripada lebih kurang 8-9 perlawanan, dia telah berjaya melepasi sejumlah 20 pemain di pentas EPL. Biarpun seorang pemain yang cukup muda dan nama-nama yang berada di atasnya semua adalah established world stars. Bernardo Silva, Mohamed Salah, Paul Pogba, Saint-Maximin dan juga Adama Traore. Jadi di sini juga sekali lagi kita menunjukkan kemampuannya untuk bukan saja menggerakkan bola tanpa sebarang halangan, tetapi apabila ada halangan in the form of players, dia masih boleh melakukan gelecekan dan melepaskan diri. Ini justifies whatever yang Jamie Carragher cakap, which is bagi dia, Emil Smith Rowe adalah pemain terbaik dengan bola di kakinya di pentas EPL musim ini. Kita nak lihat dari dimensi yang berbeza pula. Kita nak nampak dari sudut pandangan carries dan juga dribbles berdasarkan apa yang dikatakan oleh Jamie Carragher. Seterusnya kita lihat apa yang dikatakan oleh Gary Neville. In fact, Gary Neville berpendapat bahawa Smith Rowe adalah seorang pemain yang cukup clinical dan ruthless biarpun masih muda. Quote dia adalah, "Everything that Smith Rowe wants to be, he is a beautiful footballer and he's got a long way to go in his career. Even Cristiano Ronaldo wasn't as clinical and ruthless at that age." Dia membandingkan Cristiano Ronaldo ketika dia muda bersama Smith Rowe dan berpendapat bahawa Smith Rowe adalah pemain yang jauh lebih clinical pada umurnya jika dibandingkan dengan Ronaldo ketika berada di umur yang sama. Dan clinical ini kita boleh lihat dari dua sudut pandangan yang berbeza. Satu adalah clinical dari sudut pandangan aksinya di atas padang, dari sudut pressing, dari sudut penglibatannya secara betapa efisien dia di atas padang. Tetapi clinical juga boleh kita lihat dari sudut pandangan kualiti rembatan. Smith Rowe adalah pemain yang pandai menggelecek. What about his shots? What about his finishing? Jadi di Arsenal musim ini, kita nak bandingkan 6 ataupun 5 pemain yang paling kerap melakukan rembatan di atas padang. Kelima-lima pemain ini adalah pemain yang telah pun melakukan lebih daripada 10 percubaan rembatan setakat ini di pentas Premier League. Aubameyang berada di tangga pertama dengan 19 total shots, Nicholas Pepe 17, Bukayo Saka 16, Thomas Partey 15, manakala Emil Smith Rowe 13 shots. Tetapi biarpun melakukan 13 rembatan di belakang 4 pemain tersebut, Emil Smith Rowe mempunyai ketepatan rembatan yang terbaik. 61.5% of shot accuracy, jauh lebih baik daripada Thomas Partey yang 13%, Bukayo Saka 31%, Nicholas Pepe 29%, even Aubameyang only has 42% shot accuracy. Emil Smith Rowe adalah 61%. Itu menunjukkan how clinical he is in front of goal dari sudut pandangan melakukan rembatan. Tetapi apa juga dari sudut pandangan pressing. Kerana the other side to Emil Smith Rowe's efficiency di atas padang adalah kebolehannya untuk melibatkan diri dalam pelbagai zon berbeza. It's one of the reason yang Mikel Arteta betul-betul suka kat dia dan betul-betul sayang dia, kerana dia bukanlah seorang pemain yang tidak selalunya pemain nombor 10 tidak akan diberikan tugas defensif kerana mereka mempunyai creative freedom untuk melakukan apa-apa. Tetapi berbeza sedikit dengan Smith Rowe kerana Smith Rowe biarpun mempunyai kebebasan untuk bergerak mana-mana, tetapi dia masih menggalas tanggungjawab defensif. Mungkin tidak dari sudut pandangan tackles, tetapi dari sudut pandangan meletakkan tekanan. Kerana di Arsenal musim ini, kalau kita lihat 3 zon berbeza, defensive third, middle third dan juga final third, kita lihat pecahan pemain-pemain terbaik dalam melakukan pressing dalam ketiga-tiga zon tersebut. Apa yang ketara adalah Emil Smith Rowe terlibat dalam ketiga-tiga zon. Di bahagian defensive third, dia adalah pemain kedua terbanyak melakukan pressing di belakang Thomas Partey. Di middle third, dia adalah pemain yang paling banyak melakukan pressing, lebih banyak daripada Sambi Lokonga, Aubameyang, Thomas Partey dan juga Martin Odegaard. Manakala di bahagian final third pula, dia berada di tangga kelima untuk most
presses. Jadi Smith Rowe bukan saja terlibat di bahagian final third ataupun di bahagian middle third, tetapi penglibatannya juga mengambil kira bahagian defensive third. And that's what makes Martin Odegaard ataupun sebenarnya Emil Smith Rowe a very special player. Kebolehannya dalam menggerakkan bola seperti yang dikatakan oleh Jamie Carragher, kebolehannya untuk menjadi clinical di hadapan gol dalam melakukan rembatan dengan ketepatan rembatan yang tinggi seperti yang dikatakan oleh Gary Neville, dan juga his ability to be ruthless in his pressing, in his involvement dalam pasukan seperti juga yang dikatakan oleh Gary Neville. Bagi aku tidak boleh dinafikan bahawa Emil Smith Rowe is a real talent. Dia bukan lagi pemain yang berpotensi, dia bukan lagi pemain yang mungkin akan menjadi elit, tetapi Emil Smith Rowe sudah tiba dan dia sudah bersedia untuk beraksi di pentas tertinggi dan untuk menjadi pemain elit seterusnya untuk menggalas tanggungjawab selaku tunjang kreativiti Arsenal. Pada pandangan korang, bagaimana korang melihat aksi Emil Smith Rowe di atas padang setakat ini, dan apa prediction korang untuk trajektori kerjaya Smith Rowe dalam bulan-bulan dan tahun-tahun yang akan datang?